Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahya. Ini waktunya untuk cerita. Selamat tahun baru 2021 saya ucapkan kepada seluruh penonton Astro Awani, dan pastinya banyak cerita dan juga perkara yang kita rencanakan sepanjang tahun 2021, dan insya-Allah semoga segalanya dipermudahkan. Apa yang berlaku hari ini pastinya untuk kita menilai bagaimana keadaan kita di suatu hari nanti. Tetapi cerita hari ini, rakan wartawan kita ada yang ditugaskan untuk melihat keadaan, mencari suara-suara rakyat dan sebagainya. Pada tahun 2010, Kerajaan Malaysia telah melancarkan program transformasi ekonomi ataupun ETP sebenarnya, dengan matlamat untuk mengubah negara menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Itu rencana di awalnya dan terkandung dalam komponen bidang ekonomi utama negara atau NKEA Greater Kuala Lumpur, yang mana Lembah Kelang daripada ETP adalah projek Koridor Selatan, iaitu rel berkelajuan tinggi yang lebih dikenali sebagai projek HSR. Dan inisiatif ini adalah salah satu sebenarnya daripada projek permulaan EPP yang bertujuan untuk meningkatkan dinamika ekonomi ibu negara Malaysia serta menjadi salah satu bandar global yang paling sesuai untuk didiami. Dan juga pengguna yang hendak membuat perjalanan dari Kuala Lumpur ke Singapura atau sebaliknya mempunyai 3 pilihan, iaitu sama ada melalui udara, jalan raya dan juga rangkaian rel antara bandar yang sedia ada. Dan faedah ekonomi dan juga sosial yang diperolehi daripada sambungan sebenarnya Kuala Lumpur ke Singapura membawa potensi yang cukup besar untuk projek-projek pembangunan, penumpuan geografi dalam perniagaan dan juga pekerja dalam memberi kesan memperluas tenaga kerja serta meningkatkan jumlah pekerja yang mahir. Tetapi ketika ini Malaysia menghadapi keadaan yang cukup mencabar disebabkan keadaan dan juga situasi pandemik COVID-19 dan juga pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu. Dan hari ini perjanjian projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura berakhir 31 Disember dan sekaligus menyaksikan projek tersebut terbatal secara sendirinya. Dalam kenyataan bersama, Malaysia-Singapura hari ini memaklumkan kedua-dua negara akan mematuhi terma masing-masing dan melakukan tindakan yang diperlukan akibat penamatan perjanjian projek berkenaan. Dan pastinya ia banyak perkara dan juga isu yang perlu kita fahami keadaan dan juga situasi semasa kenapa berlakunya keadaan dan situasi berkenaan. Tetapi pastinya dalam konteks ini banyak perkara-perkara lain yang mungkin akan disediakan kerajaan selepas ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yang lebih mampan di masa akan datang. Di Johor, saya nak bersama terus dengan Siti Nur Akilah yang tadi telah pun mendapatkan suara-suara rakyat, suara-suara masyarakat. Pastinya ada yang merasakan sedikit kekecewaan akibat pembatalan HSR ini. Tetapi banyak perkara yang perlu kita fahami akan keadaan dan juga situasi semasa. Akilah, mungkin apa cerita dan juga dapatan Akilah bersama-sama dengan penduduk dan juga rakyat Johor khususnya dalam tugasan yang Akilah laksanakan hari ini? Ya, San. Tadi pagi sebenarnya saya sempat bersama-sama juga kamera pergi ke hutan bandar untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat, khususnya rakyat Johor sendiri untuk penerimaan mereka terhadap pembatalan HSR ini. Kerana kita sedia maklum bahawa HSR ini telah lama diperkatakan dengan kecanggihan, dengan kelajuan, dengan masa yang pantas dan sampai ke satu masa tertentu. Jadi ia merupakan satu projek yang mega dan ikonik yang akan menjadi kebanggaan rakyat Johor sebenarnya sekiranya dilaksanakan. Tetapi apabila projek ini telah diumumkan untuk dibatal ataupun terbatal dengan sendirinya apabila perjanjian ini tamat pada semalam, rata-rata rakyat Johor yang saya temui memang merasakan rasa kecewa, sedih dan mungkin kenapa mereka mempersoalkan kenapa projek ini tidak ditangguhkan sehingga satu tempoh masa lagi sebelum mengumumkan ianya dibatalkan. Kerana pada mereka sendiri pembatalan itu adalah sesuatu yang mungkin benda yang pahit untuk ditelan kerana kita sendiri telah
diberi input-input yang menarik yang teruja dengan kewujudan HSR ini, Ehsan. Dan apa yang saya boleh kongsikan, mereka ada mengatakan bahawa sekiranya HSR ini terbatal atau dibatalkan sendirinya, ia akan menjadi penyebab bahawa Tambak Johor, kita sedia maklum bahawa Johor ini mempunyai ada dua jalan, iaitu Tambak Johor dan juga Second Link untuk ke Singapura. Dan sebelum pandemik lagi, kedua jalan ini memang semaya sesak dengan keadaan harian orang kita berulang-alik, pekerja kita berulang-alik ke Singapura. Dan trafik di sana memang agak padat. Apabila HSR diumumkan, ia menjangkakan akan mengurangkan keadaan trafik itu sendiri, Ehsan. Jadi apabila ia terbatal, kemungkinan kedua-dua jalan trafik ini untuk menghadap ke Singapura mungkin akan kekal sesak sehingga tak tahu sampai bila, mungkin apabila diumumkan inisiatif lain, mungkin apa yang akan kerajaan umumkan, kita pun tidak tahu apa perancangan akan datang. Jadi itu antara perkongsiannya. Selain itu, mungkin hartanah ataupun penjualan rumah yang telah di-plan ataupun telah dilaksanakan dengan merancangkan bahawa HSR ini akan lalu di kawasan-kawasan perumahan yang telah dibangunkan atau ada yang telah membeli perumahan-perumahan itu. Jadi akan memberi impak kepada mereka sebenarnya. Tidak kurang juga daripada segi teknologi. Ada yang mengatakan bahawa kita sampai bila untuk menggunakan peralatan-peralatan atau teknologi lama. Sebenarnya rel berkelajuan tinggi ini memang diharapkan kerana ia adalah menunjukkan bahawa kita bersaing dengan negara-negara luar yang maju untuk kita bersama-sama bersama dengan zaman yang majulah, tidak menampakkan kita ketinggalan zaman, Ehsan, sebenarnya. Tapi ya, teruskan. Okey, Ehsan, apa yang saya boleh kongsikan, bagaimanapun mereka akur dengan tindakan ini, mungkin kerajaan ada alasan tersendiri, ada perkara yang boleh dijelaskan kepada rakyat mengapa perkara ini terjadi, iaitu HSR dibatalkan. Dan kalau boleh kita tengok atau kita lihat apa reaksi masyarakat di Johor ni setelah mengetahui HSR ini dibatalkan. Sangat sedih lah sebab itu adalah harapan kedua-dua pihak untuk menyelesaikan keadaan congestion di causeway tersebut lah. Sekiranya dibatalkan, memang masalah ini tidak selesai sampai bila-bila lah. Tapi disebabkan faktor ekonomi, kami pun faham jugalah masalah ini. Mungkin satu hari dibuka semula lah. Jadi pembatalan ni saya rasa memberi impak yang agak besar juga kepada khasnya penduduk yang selalu commute daripada Johor Bahru ke Singapura. So benda ni HSR ni dia daripada Singapura ke Kuala Lumpur kan, menggunakan laluan tuas. Ramai juga kawan-kawan dan saudara mara saya yang tinggal di Singapura dan membeli rumah dekat sini dan diberitahu akan wujudnya HSR dekat sini. Jadi pembatalan ni sikit sebanyak impak kat dia orang tu, alamak tak ada pula kan. Jadi ini adalah satu prestige sebenarnya. Ya, bila high speed rail ada, kalau nak ada daripada Singapura ke KL, suatu benda yang boleh dibanggakan. Jadi macam harapan tu nak tengok benda tu tak adalah sekarang ni. Pada saya kalau lagi baik diteruskanlah kan, untuk buka ekonomi tu nombor satu, untuk akan datang tu lebih baiklah untuk generasi-generasi akan datang kan. Jadi kalau tak dibuat macam ni, dibatalkan, jadi benda tu dia tak nampaklah future akan datang. Benda akan teknologi ataupun pembangunan akan datang akan naik. Tak, kita nak gunakan teknologi yang terkini, yang luar negara pun dah pakai yang canggih, kita nak pakai zaman kuno lagi. Memang ketinggalan zaman lah. Okey, itu apa yang disebut oleh masyarakat yang ditemui oleh rakan wartawan kami Akilah di Johor. Dan pastinya betul seperti yang Akilah sebut tadi, sebelum ini kita dah mengetahui mungkin apa kebaikan, kepentingan HSR ini dilaksanakan dan juga mengembangkan sektor ekonomi di kawasan-kawasan tertentu menerusi jajarannya daripada Kuala Lumpur sampailah ke Singapura. Dan selepas itu Akilah pastinya dah dapatkan kan suara daripada masyarakat dan juga penduduk di Johor
difahamkan Akila bergegas pula ke satu lagi tugasan bersama dengan Menteri Besar Johor. Kalau ada perkongsiannya Akila? Okey, saya baru saja balik daripada assignment bersama dengan bekas Menteri Besar Johor iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Saya sempat bertemu beliau di Pasir Gudang, mana kita tidak maklum bahawa Datuk Seri Khalid Nordin ini antara Menteri Besar Johor yang terlibat sama dalam perasmian dan perkara yang berkaitan dengan HSR sewaktu beliau menjadi Menteri Besar Johor pada ketika itu. Dan beliau ada menyatakan bahawa apabila HSR dibatalkan, Johor kehilangan satu peluang pertumbuhan ekonomi yang pantas. Bermakna HSR ini menjadi satu pemangkin kepada negeri Johor untuk membuat atau melancarkan pertumbuhan ekonomi negeri Johor sendiri selepas pandemik. Mungkin salah satu sebab adalah pandemik kerana mungkinnya ia dibatalkan. Tetapi Datuk Seri sendiri melihat bagaimana perkara ini terjadi dan meminta bahawa kerajaan yang sedia ada supaya menjelaskan kepada masyarakat, kepada semua masyarakat bahawa sebab apa syarat ini dibatalkan. Adakah sebab COVID ataupun sebab ekonomi atau faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan projek ini tidak boleh diteruskan. Dan dia juga menyatakan bahawa sebenarnya HSR ini bukan sahaja memberi manfaat kepada Johor tetapi kawasan sejajarnya seperti Melaka, Negeri Sembilan, untuk ekonomi mereka berkembang pesat. Sebab kalau ini adalah salah satu daripada macam pengangkutan yang canggih yang boleh menyebabkan ekonomi kita terus berkembang dalam tempoh masa yang panjang. Dan apabila pengakhiran ini berlaku di sini, ia sedikit memberi kekecewaan kepada beliau sebenarnya, Ihsan. Akila, alang-alang kita menyambut tahun baru 2021 ini kan, saya nak tanya jugalah, ini bukan nak tanya azam Akila dan sebagainya, tetapi kita tahu dalam kita memberikan liputan, kita memberikan berita dan juga informasi kepada penonton Astro Awani khususnya, apa yang Akila boleh katakan untuk menambah lagi komitmen keyakinan penonton daripada Johor, daripada apa yang Akilah bersama dengan tim Astro Awani di Johor boleh berikan untuk tahun 2021 ni Akilah? Sebenarnya kami tim Johor lah lebih memberikan insya-Allah liputan yang sebaik mungkin. Dan liputan itu bukan sahaja untuk benda yang sensasi, benda yang hot-hot. Sebenarnya San, kita lebih mungkin lebih kepada situasi sebenar, paparan realiti yang terjadi di negeri ini. Sama sealuran dengan Astro Awani yang sekarang buat sebenarnya. Apa yang terjadi di negeri, kita akan salurkan bersama-sama dengan Astro Awani. Jadi mungkin perkara itu kita boleh tambah baik daripada segi kecepatan, berita dan sebagainya lah. Dan saya juga berharap bahawa pihak-pihak berkuasa ataupun pihak-pihak yang berkaitan memudahkan liputan media dijalankan di tempat mereka. Ini bukan apa sebab kita pun kadang-kadang ada halangan tertentu. Tapi alhamdulillah di Johor setakat ni kerjasama tu amat bagus, Kesan. Mungkin dia sebab Akilah kot. Bila Akilah dapatkan berita tu cepat je orang bagi kan dan juga memberi informasi. Tapi Akilah kita tahu daripada 2020 banyak insiden kejadian yang berlaku di Johor. Mungkin ada cerita suka, ada cerita duka berkaitan politik, jenayah, bencana dan sebagainya. Dan mungkin di awal tahun 2021 ini Akilah terus membuat liputan berkaitan dengan HSR ini. Tetapi selepas ini Akilah, bagaimana untuk Akilah melihat kepada perjalanan berita, komitmen dan juga mungkin apa yang kita dapat lihat di Johor pada tahun 2021 ini? Di Johor pada tahun 2021, saya cuma jangkakan dan harapkan pertumbuhan ekonomi berjalan seperti biasa. Sempadan dibuka kerana kita maklum bahawa ramai saudara mara
yang berhubung yang berada di sana meneruskan kerja. Jadi itu antara salah satu mungkin antara sebab untuk harapan kita pada tahun ini supaya pandemik ini berakhir dan ada vaksin. Jadi mungkin sepadan boleh dibuka dengan lebih awal. Sebenarnya itu bergantung kepada KKM dan sebagainya, Ehsan. Ya. Dan apa yang kalau boleh saya ceritakan, sebenarnya pada tahun 2020 ni beri sedikit rintangan kepada kami, Ehsan, di Johor. Kerana kalau boleh saya ceritakan, dalam bulan lepas sebenarnya kami Suruh Awani di Johor terpaksa dikuarantin, walaupun dalam tempoh yang tak berapa lama, tapi situasi itu memberi satu yang rasa, kita dapat rasa apa yang orang rasa bila mereka dikuarantin, tekanan, emosi. Jadi macam perkara tu perlu diseimbangkan, dan sebenarnya sokongan masyarakat di sekeliling juga amat penting. Macam saya, kawan-kawan, saudara mara, keluarga semua bagi support. Biarpun kita tidak positif, tapi apabila dia pakaikan gelang pink tu rasa macam memang ada rasa takut lah, sebab dengan anak-anak kan. Kita semua risau dengan situasi tu, dan berharap sangat tahun ni ia akan berakhir. Itulah banyak cerita seorang wartawan ini apabila dia berdepan dengan pelbagai keadaan dan juga situasi. Bukan sahaja kita mendapatkan liputan, tetapi dalam masa yang sama kita cuba untuk menyelami apa yang berlaku. Itu mungkin pengalaman Aqilah dan bersama rakan-rakan yang menjalani kuarantin disebabkan COVID-19, dan juga kita mengharapkan agar keadaan ini sempat kembali pulih, kita boleh hidup seperti sedia kala dalam keadaan baik, ekonomi juga akan terus meningkat. Itu harapan dan juga apa yang kita harapkan pada tahun 2021. Baik, terima kasih Siti Nur Aqilah Omar. Selepas ini, daripada Johor, saya nak pergi mendaki gunung di Kedah. Kita nak beristirahat seketika, kembali selepas ini dalam cerita.